أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan dan juga orang jahil tentang adanya kiamat pada 21 ke 22 Disember. Ya. Alhamdulillah, penipuan-penipuan itu terbatal. Maka kita bersyukur kepada Allah, dengan nikmatnya kita dapat bersama dalam menuntut ilmu, dengan nikmatnya kita dapat diberikan kemudahan untuk memahami ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini digunakan dalam seharian kehidupan kita. Setelah kita membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan tipu daya iblis, dan iblis ini akan datang dengan berbagai bentuk cara untuk menjatuhkan anak Adam. Apa juga itu perjanjian dia dengan Allah, bahawa dia akan jatuhkan kita, dan kita tidak mengambil perjanjian itu sebagai satu peringatan daripada Allah untuk menyelamatkan diri kita. Dan akhirnya kita terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, ataupun dengan arti kata lain, mungkinlah kita ni dah berumur, perkara-perkara silam yang kita lakukan, banyak benda yang tak baik ke, itulah perkaranya. Dan bagaimana pula orang-orang yang berterusan dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik, ya, iblis bergembira, sedangkan Allah menjanjikan syurga, mereka menjanjikan tipu daya mereka. Jadi kita sambung balik pelajaran kita. InsyaAllah tahun ni habis, ya, habis kitab. Muka surat 661 tak sampai 100 muka surat lagi habis. Di antara perkara-perkara yang kita lihat, bagaimana iblis cuba mengacau anak Adam ataupun menggunakan kesempatan-kesempatan. Maka perisai-perisai ini kita cuba jaga elok-elok, selamatkan diri kita. Setelah kita bicara tentang masalah-masalah yang banyak pada bab ke-19 ataupun siri perisai yang ke-19, perisai menjaga kehormatan. Sahlu Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Man yadmun li ma baina lahyai wa ma baina rijlaihi tadamnat lahul jannah." Maksud dia, barang siapa yang menjamin keselamatan lidah dan kemaluannya, maka ia akan menjamin baginya syurga. Ya, ini menunjukkan bahawa kehormatan kita jaga, dan lidah kita jaga, maka bagi kita syurga. Mudah je masuk syurga, insya-Allah. Ya. Jadi bagaimana berkaitan dengan kehormatan kita? Yang pertama, menjaga kehormatan kita dari berzina. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashribu." Itu shim titik 3. Dia tinggal pula, dia buat sin pula. Wa huwa mu'min. Yang bawah sekali tu shin titik 3. Artinya tidaklah seseorang pezina itu betul-betul seorang beriman ketika dia melakukan perzinaan, dan tidaklah pencuri itu benar-benar beriman ketika dia melakukan pencurian, dan tidaklah seorang peminum arak itu benar-benar beriman ketika dia meminum arak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud di sini bukanlah dia kafir, ya, maksudnya orang yang berzina itu bukanlah dia kafir, wa huwa mu'min. Di sini la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tetapi perbuatan itu menyebabkan keimanan dia hilang dari satu sudut. Ya. Iman dia hilang waktu dia mencuri.
Orang Islam, orang yang beriman tak akan mencuri. Tapi waktu dia mencuri tu iman dia telah hilang. Dan orang mukmin tidak akan meminum arak, tapi waktu kalau dia minum maka iman dia hilang. Tetapi dia tidak kafir. Ya, perkataan ini amat penting kerana penafsiran salah akan berlaku daripada golongan Khawarij mengatakan ini dalil menunjukkan orang berzina tak beriman, orang mencuri kafir dan orang minum arak pun kafir. Ya, ini di antara perkataan Khawarij, golongan yang sesat pada kelompok Islam. Okey. Tapi maksudnya di sini orang ini kurang iman, hilang iman dia. Kita kalau boleh tidak mahu hilang walaupun satu detik iman kita. Ya. Sebab itu kita minta, ya Allah jangan tinggalkan kita walau tarfatul ain. Ya. Jangan kamu tinggalkan walau sekelip mata, kan? Berarti cepat pun kita tak nak Allah tinggalkan kita. Ini kan pula iman tu hilang. Okey. Kemudian Abdullah ibnu Zaid pernah mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud, wahai bangsa Arab, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang bertimpa ke atas kamu ialah penzinaan dan syahwat yang tersembunyi. Riwayat At-Tabrani dengan sanadnya disahkan sahih oleh Al-Munziri. Okey, ini di antara perkara yang dibuat oleh orang-orang Arab, ya, pada zaman jahiliah, dan sewaktu mereka nak bertaubat tu, ya, benda ni masih berlaku. Dia ada beberapa hukum hakam yang kita kena faham dalam bab ini. Ya, ada beberapa bila Islam datang, Islam tak menghapuskan semuanya. Tapi macam berzina, dia hapuskan permulaan. Ya, dia bagi tahu tentang zina. Okey, tetapi macam arak dia tak hapuskan. Dia hapuskan arak berperingkat-peringkat. Lepas tu apa lagi yang dihapuskan? Macam mut'ah berperingkat juga. Maksudnya dia ada dua kali ataupun satu kali masalah mut'ah dihapuskan. Waktu perang Khaybar, kata Imam Syafi'i, pada waktu itu berlaku perang Khaybar, diharamkan mut'ah dan diharamkan daging keldai apa, kampung. Senang sebut, kedai kampung ke, keldai yang ada dekat situlah. Ya, dia keldai liar lain, keldai kampung lain, ayam liar lain, ayam kampung lain, ayam daging lain, kan? Ni keldai kampung yang dibuatkan tunggangan. Dibela. Digunakan tunggangan. Liar boleh. Apa dia keldai liar? Keldai liar kuda zebra. Zebra dikatakan keldai liar. Okey. Cantik pula ya. Beza, keldai liar ni cerdik. Keldai belaan ni bodoh. Maaf kata, bukan, tapi memang bodoh. Allah bagi misal dalam Quran yang disebutkan dalam surah Luqman, disebutkan dalam surah Jum'ah ke Saf ke. Itu keldai kampung yang dibagi perbandingan yang hina. Maksudnya memang bodoh. Suara teruk. Allah teruknya. Saya nak bagi misal malu. Kalau ayam saya boleh bagi misal, kokok kan. Tapi keldai tak mampu. Ya, rasa aib suara dia tu. Itu satu. Sebab itu pasal bila suara keldai tu kita baca auzubillah, kan, pasal dia nampak syaitan. Dan kedua, saya ingat waktu saya belajar di Pakistan tu, ya, tempat tu okey, had kerusi tu dinding, lepas tu sini dinding. Keldai ni tengah makan tu dia dah tersengit sikit, dia cuba nak keluar tak boleh. Dia pergi ke depan lagi, pergi ke depan. Lepas tu dia ke belakang sikit, terlanggar ni. Lepas tu ke depan balik. Ya Allah, saya tengok, ya Allah kesiannya. Jadi macam tu sekali tak reti. Kita orang Melayu sampai binatang pun rasa kesian sangat, kan? Pergilah nak tolong, cerdiknya kita. Ya, cerdiknya kita, pasal kita nampak, okey, kita tolak punggung dia tu, bolehlah ke depan, kan? Tolak, tarik punggung dia, bukan tarik kepala dia. Rupanya siapa yang tak belajar kaedah kuda, siaplah binatang macam kuda ni. Kita tolong nak tolakkan punggung dia, dia bagi kita penendang. Puh, kata, oh sakitnya. Ya Allah sakitnya. Merasalah penendang keldai satu, ya. Kerana itu pasal siapa yang macam kami buat program pelajar untuk urusan kuda, penyapu najis kuda ni, dia jangan duduk kat kaki dia, tak boleh. Kalau kena siap, ya. Mata kita orang celak cantik, celak macam tu, kan. Okey. Jadi
Kat mana kita ni Sana pergi. Jadi perbuatan-perbuatan ini dilakukan pada masa Arab Jahiliyah. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah berbai'ah dengan wanita-wanita Arab di dalam surah Al-Mumtahinah, cuba buka surah Al-Mumtahinah. Juzuk ke-28, juzuk ke-28 ya. Ayat ke-12, surah ke-60. Ini pernah kita baca dalam buku ni, Muslimah apa ni? 50 wasiat. Muka surat 925. Quran ni surah ke-60 juzuk 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'na 'ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahawa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan menderhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah keampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa janji setia kepada wanita-wanita yang telah masuk beriman, kerana perbuatan ini berlaku pada zaman sebelum mereka beriman. Apa dia? Mereka ni suka mencuri. Itu yang Hindun bertanya kepada Rasulullah tentang hukum mencuri harta suami. Ya, kemudian tidak berzina, kerana zaman dahulu mudah berzina. Ya, dia menjadikan jalan penyelesaian. Hatta seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak berzina. Subhanallah. Dan kalau lelaki terpelepang terus kan. Tapi Rasulullah tahu ya, ini di antara hikmah kehebatan Rasulullah. Dia sabar, ya. Lalu dia tanya hanya simple je. Dia kata, apa pandangan kamu jika orang berzina dengan ibumu, kakakmu, adik-beradik kamu? Marah tak? Marah. Begitu juga perbuatan kamu terhadap orang tersebut, mereka akan marah. Lepas tu Rasulullah doakan untuk dia, alhamdulillah hilang perasaan tu. Okey. Dan juga membunuh anak-anaknya. Ya, ini membunuh anak-anaknya. Bayangkan anak yang sah tapi dibunuhnya. Sebab apa? Pihak lelaki tidak suka kepada anak perempuan. Itu puncanya. Dulu kategori mereka bunuh anak disebabkan dua perkara. Pertama, sebab kalau anak tu anak perempuan, aib bagi mereka, bunuh. Si ibu bunuh, si bapa pun bunuh. Masya Allah. Kedua, takut fakir. Itu yang Allah mengatakan, jangan kamu takut fakir, ya, maka dibunuh. Itu dahulu. Sekarang ditambah. Sebab apa? Tak nak bertanggungjawab. Subhanallah, ini nampak kesan perbuatan haram, perbuatan zina, akhirnya membunuh anak tu dengan secara kejam. Ya, katanya statistik meningkat. Subhanallah, saya wallahualam tu dibagi tahu hampir dekat 1 juta. Kita bicarakan 2 tahun lepas 200,000 kan. Boleh bayangkan macam mana kita nak selesaikan? Bagaimana masyarakat kita dikelilingi oleh na'udzubillah min dzalik. Sama-samalah berdoa pada Allah, minta pertolongan Allah. Okey. Kemudian tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan. Kemudian tidak menderhakai dalam urusan agama. Urusan yang baik, maka itulah di antara perkara yang kita lihat yang mereka orang Arab
wanita Arab, wanita-wanita di zaman Rasulullah ambil perjanjian. Okey. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum azabun alim. Syekhun zani wa malikun kadzab wa a'ilun mustakbir. 3 golongan yang mana Allah tidak akan bercakap. Pertama, kita akan berbicara dengan Allah di akhirat kelak biduni terjuman, tanpa interpreter, tanpa penterjemah. Berbicara dengan Allah. Rugi kalau kita lepaskan peluang-peluang yang begini. Okey. Maka mereka ini tidak akan berbicara dengan Allah. Dan Allah tidak memberikan recommendation kepujian untuknya. Ya. Dan Allah tidak melihat wajah mereka pada hari kiamat kelak. Dah tak tengok wajah kita, habis ceritalah. Segala-galanya 3 sifat yang boleh menghubungkan kebaikan kita dengan Allah hilang begitu saja. Bagi mereka azab yang pedih. Pertama, siapa dia? Si tua bangka yang berzina. Syekhun ni ada 2. Kalimah syekh ya ada 2 makna. Diminta dijemput Syekh Al-Fadil Al-Ustaz. Itu syekh maksudnya ustaz yang ada ilmu. Kalau disebut syekh lagi satu, Al-Fadil, Al-Syekh Fadil, itu mungkin dia sebut orang tua. Bukan ustaz tapi orang tua. Kalau perempuan syekhah, mana dah tahu, Syekhah Zahra. Kak Zahra dengan orang ni bagus puji aku ya. Orang tu puji aku kahannya, orang tu duk kata tua pula kan. Okey. Baik. Jadi pertama, seorang tua yang berzina. Kedua, pemimpin yang menipu rakyat. Yang ketiga, fakir miskin yang bersikap takabur. Ni tambahan dari penterjemah bangsat ni, dia geram sangat tu. Ya, penterjemah ni orang apa? Orang Terengganu. Ya. Tak Hasyim tu ni Abu Abdul Rahman. Kalau dia marah tu memang keluar bahasa-bahasa standard dia tu lah. Abu Abdul Rahman. Ya, isteri dia baru meninggal. Isteri Abu Abdul Rahman ni baru meninggal. Baru meninggal. Saya cuba nak sampai tempat dia tak dan juga. Minggu sebelum banjir di Terengganu, Kelantan pun sehari sebelum banjir. Okey. Jadi ini dia orang yang tidak akan dibicarakan pada hari kiamat. Subhanallah, kita nak Allah bicara dengan kita, kita nak Allah bagikan jaminan untuk kita ya. Jadi ini orang tua, pasal apa? Dia tu dah tua bangka, tak ingat nak mati ya, buat zina. Lepas tu pemimpin yang menipu rakyat. Oleh kerana tu masalah pemimpin-pemimpin ni serah kepada Allah. Kita berdoa, boleh islahkan secara baik, gunakan cara yang betul. Jangan guna cara yang tak betul. Lepas tu serahkan urusan kepada Allah, Allah tak akan biarkan. Ingat, itu dia. Bukan pergi cara dengan tak betul, pergi ambil kayu, senapang, parang, pergi memberontak. Itu bukan cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian, fakir miskin yang bersikap takabur. Ya, dah lah tahu dia tu fakir miskin, tapi merokok juga. Itu namanya sombong tu. Kamu dah tahu kamu miskin, duk isap rokok. Cerdik ke tidak? Dah lah tahu miskin, jahil, tak nak menuntut ilmu. Tahu miskin, tak nak usaha. Ya, suruh bini yang buat kerja. Bagus lagi, bagus. Ya. Okey, ini di antara perkara yang kita lihat. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung. Ibnu Mas'ud telah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah sebesar-besar dosa di sisi Allah? Jawab baginda, iaitu seperti kamu mengadakan tandingan terhadap Allah, sedangkan dialah yang mencipta kamu. Aku berkata, besar benar dosa itu. Kemudian apa lagi? Jawab baginda, iaitu seperti kamu membunuh anak lantaran takut kesempitan rezeki. Aku bertanya lagi, kemudian lagi apa? Jawab baginda, antazni halilati jarika, iaitu seperti kamu berzina dengan wanita yang menjadi jiran tetangga kamu. Okey, riwayat Al-Bukhari Muslim. Dalam hadis ni mengisyaratkan 3 dosa besar. Pertama, syirik kepada Allah. Syirik satu amalan yang jangan main-main. Walau apa pun kita ni, perangai kita teruk ke apa ke, ya, jangan syirik kepada Allah. Macam mana istilah syirik ni? Dia bukan macam tok kita tengok Cina sembah tokong atau patung apa semua tu, tak. Tetapi lebih dahsyat lagi
amalan-amalan kita ni kita bukan buat kerana Allah. Ya, kita gabungkan amalan-amalan yang kita ambil sebagai Tuhan dalam siri amalan kita. Kita sembelih, bayar nazar kepada kubur-kubur yang setengah orang buat. Pergi ke kubur minta doa, kubur Habib Noh, kubur siapa lagi? Ya. Nauzubillah, Keramat Tok Nujum, Keramat Tok Bidan. Ya, minta nombor. Dah lah buat benda haram. Pergi ke kubur pula syirik. La ilaha illallah. Kamu nak buat nombor ekor tu dah haram. Pergi ke kubur lagi syirik. Haram atas haram. Kenapa syirik ni? Saya bagi contoh. Seorang isteri duakan suami. Kan? Oi. Suami mana yang tak marah? Seorang anak, dia tahu itu mak dia, tak mengaku ibu. Dia ambil ibu lain. Ya, dia ambil ibu ayam ke, ibu kucing ke, ya. Dia mengaku itulah ibu dia. Marah tak mak? Aku didik kamu sebesar tapak kaki kamu 2 jari. Kalau aku tahu kamu buat macam ni, lama dah aku bunuh kamu kecil-kecil tu kan. Aku picit-picit kamu. Tu hakikat dia. Sedih kan? Seorang anak, ya Allah, bila teringat pelajar kita yang saya kata anak yang ditinggalkan, kami telah temukan dengan maknya. Alhamdulillah 2 tahun lepas kita temukan dengan bapaknya. Yang ni kita temukan dengan maknya. Tapi dengan bantuan pejabat Jabatan Pendaftaran Negara lah. Pasal nak buat IC dia, tak ada kerakyatan, macam mana nak keluar IC? Pergi sampai pegawai terpanggil, cari maklumat mak dia, buka-buka, tu dia kata, baru je tukar IC di Putrajaya. Okey, kat mana alamat dia? Pasal kita cari Johor, Sepang, kat mana tempat-tempat jauh kan. Akhir paling dekat kat Kampung Pandan. Itu paling dekat. Tiba-tiba bila dikeluarkan IC dia, dekat Gombak Setia, lagi dekat kan. Dia sekolah tu dengan kita tak sampai 10-20 minit sampai dah. Alhamdulillah kita jumpa, ada kita rakamkan nama mak dia dan IC tu yang keluar alamat tu. Alhamdulillah lah. Setelah bersusah payah datang dia nak ambil anak dia pula kan. Kita kata boleh kalau nak ambil, tapi ingat dia ada bapa. Bapaknya akan jadikan ini sebagai isu yang lebih berbahaya lah, menyebabkan awak pun tak dapat anak. Takut awak tak dapat anak, tak dapat segala-galanya. Tapi alhamdulillah lah, kita bagi penerangan taklimat apa semua. Okey. Bila anak tu dah dapat mak, mulalah mengadu lah. Okey. Aiman tu dah besar 12, IC yang kakak dia 13. Setelah 11 tahun lah, 10 tahun lebih tak jumpa mak dia. Pisah umur yang laki umur 8 bulan. Perceraian ke? Bukan perceraian asalnya, tapi asalnya yang kakak 1 tahun 6 bulan dipisahkan dengan, begitulah. Tapi banyaklah benda ni, isu leceh nak ni. Cuma saya nasihat, kalau nak ambil fikir panjang-panjang, jumpa peguam, jumpa apa, kerana belah bapak tu walaupun ayah dia itu drug addict, tapi diisytiharkan dah sihat. Ya, lepas tu dia mempunyai keluarga educated belaka dan punya banyak maklumat kalau dia nak menang. Pasal benda ni dah keluar surat khabar, dia kata pernah dikeluarkan surat khabar tentang perempuan ni yang tinggalkan anak begitu. Saya tanya, itulah, awak ada bela ke diri awak? Maksudnya laporan polis kata saya bukan begini yang dimaksud. Kalau tak ada bela, masuk mahkamah kalah macam tu je. Kesian ya. Nanti kita tengok video tu. Baik. Kemudian okey, pertama syirik, dosa besar ni. Memang syirik adalah satu dosa yang terlalu besar yang sukar kita nak bicara, tapi amalan kita akan terbatal. Jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu pula, kakak-kakak kena belajar, ya. Kena belajar masalah syirik. Ya, secara terperinci saya nasihatkan kalau nak selamat. Kemudian kedua, ialah kamu membunuh anak lantaran takut kesempitan rezeki. Bunuh anak. Ya, kerana takut rezeki, kerana dia berkaitan. Kalau bunuh anak kerana rasa malu, itu lain, disebabkan kesilapan, besar juga dosa. Tetapi ini disebabkan takut kesempitan rezeki yang memutuskan i'tikad Allah yang bagi rezeki. Itu puncanya.
Dia tidak beriktikad Allah yang bagi rezeki. Dia ingat dia aja rezeki itu datang daripada dia. Kemudian yang ketiga, ialah kamu berzina dengan jiran tetangga kamu. Yang ni maksud di sini, kalau ikutkan hadis tu, kamu berzina dengan ahli keluarga jiran tetangga kamu. Jiran ni asalnya dipercayai. Kan kita hidup berjiran, wallahualam, orang bandar dah tak ada dah, dinding dah tinggi rumah, jadi tak kenal jiran dah. Okey. Tetapi kalau orang kampung hidup berjiran tu masih ada lagi. Ya, tapi jiran orang kampung, masya-Allah, kadang-kadang hantar barang. Lepas tu nak masuk tu dah tak ada had dah. Assalamualaikum, dah sampai kat dapur. Assalamualaikum tu pintu tu. Assalamualaikum terus sampai ke dapur. Ya, ini masyarakat kampung. Iyalah nak buat macam mana, tapi kita cuba ni. Saya kat kampung saya macam itulah. Kakak-kakak kami tengah makan tu, Assalamualaikum, terus buka tirai tu dari luar tu, masuk tu. Kawan nak pakai tudung macam mana kan? Ambil lah perlahan-perlahan, ambil tudung. Yang sorak tu kata, kalau sampai apa? Tahap tudung saji tutup kepala, periuk tutup kepala. Kan? Orang kampung. Okey, tapi nak menceritakan rezeki itu datang dari Allah. Kemudian jiran kita kena hormati kerana ia asalnya percaya kepada kita. Dia percaya kepada kita, tiba-tiba kita khianati. Itulah puncanya, yang lebih besar dosanya. Habis kalau berzina dengan orang lain, besar dosa. Ini kategori dosa tu ada kategori dia. Okey, itu pasal dosa kecil, dosa besar. Syirik, dosa kecil dalam kategori syirik tu, dosa kecil syirik adalah kategori dosa besar juga. Maksudnya besar dalam kategori dosa-dosa. Dan berzina, dia ada zina tu berdosa besar, tapi kategori itu orang yang berzina dengan jirannya itu lagi besar. Dan apatah lagi ini jiran yang berlaku pada zaman sekarang, na'udzubillah, ya, adik-beradik, ya, mak bapak yang buat perkhianatan dalam bab ini. Subhanallah. Kadang-kadang kita merasakan dunia kita ni dah macam nak gila kan. Tak sangka benda ni berlaku di bumi kita. Kalau dulu kat barat mungkinlah, tapi kat bumi kita ni semua, inilah kesan daripada multimedia yang sampai kepada kita. Apa dia? Astaghfirullah. Itu pasal kita katakan ialah walaupun kita hidup moden, tapi kontrol bahagian-bahagian internet terutamanya, ya, internet tu buka aja jadi. Budak kampung lagi ni, pasal culture shock dia, zoom, dia terus jadi gila terus. Itulah wallahualam lah, berusahalah, fikirlah yang terbaik untuk selamatkan generasi kita. Kami pernah tanya waktu zaman Tun Mahathir baru je letak jawatan di Pakistan tu, dia datang, kita tanya seorang sahabat, tanya macam mana tentang apa ni, internet dibiarkan terlepas benda-benda begini. Mudah kan? Dia hanya segelintir orang yang memerlukan untuk buat research. Segelintir pun berapa kerat, mungkin dalam 10-20 ke, maksudnya segelintir sangat-sangat, 1/100 pun tak ada agak memerlukan. Jadi kita biarkan. Lepas tu kita tidak bolehkah kerajaan untuk blokkan, sekatkan benda ni? Boleh, dia kata. Boleh. Saudi blok. Cubalah, takkan dapat. Itu Saudi. Tapi Saudi terkena parabola pula. Yang ni terlepas, parabola tak lepas. Kat Malaysia alhamdulillah parabola tak ada pula kan, bagusnya. Tapi ialah orang tertentu lah. Kat Sarawak itu bahagian sana kan. Wallahualam. Tapi under control. Itu under control company di Malaysia kan. Tetapi kalau macam di sana terus direct zak ambil tu. Tak ada. Saya pergi, maaf kata saya cerita, saya duduk di tabung haji tu kan, dengan budak-budak tabung haji. Dia bagilah buka TV dia tu.
Dia kata ini parabola. Zap kata tertekan channel Rusia. Sakit kepala. Aduh. Saya kata apa ni, kata kan. Terus. Lepas tu waktu saya pergi, saya handle grup haji itu kat Mekah, itu kat Mekah, tabung haji punya kat Mekah, bangunan rumah dia. Saya handle package A kan, yang utara Datuk, Datin, Tan Sri apa semua tu kan. Pergi ke satu tempat nama dia Duratul Arus, ya, mutiara pengantin yang dikatakan, bandar yang dibuat di atas laut, di tambak laut tu, ya, jadi pulau apa semua cantik kan. Hanya orang elit je masuk. Kita punya package mahal kan, boleh masuk. Masuklah, duduk dengan seorang hamba Allah Datuk ni kan dalam hotel tu. Kami berbalik haji kan, berbalik haji. Itu yang saya cerita. Orang Arab tu kita nampak naik kereta, masuk, masya-Allah. Tapi kita tak katakan apa-apa, cuma kita katakan inilah dunia kan. Pakai purdah apa semua masuk. Bila masuk kawasan tu kita nampak orang Arab nampak pusat dah. Tadi nampak mata ni nampak pusat dah. Berarti jadi bandar tu jadi seolah-olah tempat mereka, na'udzubillah, bebas pakaian. Kita tahu kutuk orang Arab kan, kena jaga adab, kerana itu pakaian Islam, tapi mereka yang merosakkan. Jadi dah masuk tempat tu, Duratul Arus ni, kami dibagikan hotel, bilik apa semua. Duduklah Datuk ni pun buka channel Amerika. Channel Amerika. Kan? Tengah-tengah, Datuk, tutup tu. Kita berbalik haji ni tu kan. Kamu ni kacau aku je. Dia tutup. Boleh bayangkan kan? Boleh bayangkan. Saya nak cakap inilah yang berlaku itu, pasal di Mekah Madinah hanya selamat sebenarnya di Masjid Nabawi itu saja dan Masjidil Haram. Luar belum tentu selamat. Kerana ini fitnah. Tapi itu semua perancangan Yahudi yang kita tahu. Dan saya tanya sahabat-sahabat yang pernah duduk lama, macam saya duduk sana 2 tahun tak ada TV kan. Yang mana ada TV, dia cerita memang antara pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi ada satu channel Yahudi punya channel, tapi di Yahudi tak ada. Tapi dia keluarkan channel tu semua no sensor. Ya, na'udzubillah. Rosaklah masyarakat Saudi. Cukup dengan TV tu dah rosak. Kita anak muda kita TV rosak, apa, video, internet, habis dah. Sekarang iPad, iPhone apa semua boleh buka zap tengah jalan macam tu. Ada boleh beli zap. Nak kata apa? Habis cerita. Kesianlah anak-anak kita yang tak tahu apa-apa, kita bimbingkan dengan kesilapan. Hati-hatilah untuk generasi akan datang. Kita akan dipertanggungjawabkan. Itu pasal saya pun jadi macam, bila tengok keadaan tu, saya takut sebenarnya. Memang takut. Sampai nak lepaskan anak-anak pun jadi gemetar sangat-sangat. Macam budak, mak bapak hantar anak pelajar baru kan. Dia kata saya takut sangat bila tengok sekolah budak-budak muda macam ni. Risau dah. Itu kami sendiri. Sampai saya pernah cerita-cerita tak nak balik Malaysia. Takut kita tak boleh nak bimbing. Ya, wallahu alam lah. Sama-samalah kita bantu anak-anak. Biarlah orang kata mak ni anak kita kata mak ni bebel aja, belete aja. Biar, terpaksa. Kalau tak belete tak jadi kita ni macam ni sekarang. Saya kalau mak saya tak kuat belete tu entahlah kan. Tapi saya memang tak suka orang belete. Memang tak sukalah. Mak saya belete kan. Dia sambil basuh pinggan, mula dia belete, cakap kamu ni Fadil apa kan. Waktu tu form 5 rasa, form 4 macam tu. Okey, saya pun duduk dulu. Lepas tu dia pergi kat dapur tu basuh pinggan. Kamu ni apa? Saya pun keluar perlahan-perlahan kan. Keluar perlahan-perlahan, naik basikal daripada botol kiri ke botol kanan dalam about 15 minit kan. Lepas tu telefon. Pasal sehari tu telefon. Assalamualaikum mak. Kemana kamu? Kat botol kanan. Lah aku belete seorang rupanya. Nak beli barang ke apa tanya itu. Tak suka. Tapi bagus sebenarnya. Dia ada tahap lah umur. Saya nasihatkan bagi ibu-ibu yang nak mendidik anak-anak, anak perempuan, dia ada tahap umur. Jangan sampai budak tu dah 17 tahun belete lagi, tak. Ya, kena hati-hati. Dia ada tahap, jadikan kawan, jadikan apa. Baik, sambung balik. Kemudian masalah yang berikut,
Nya tentang kehormatan, menjaga kehormatan dari melakukan liwat homoseks. Okey. Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lutin." Sesungguhnya aku cukup bimbang akan berlakunya ke atas umatku amalan kaum Nabi Lut. Okey. Muhammad ibn al-Makadir menceritakan bahawa Khalid ibn Walid pernah mengutuskan berita kepada Abu Bakar As-Siddiq menerangkan bahawa terdapat sekelompok lelaki Arab yang bernikah sesama isteri dan pelakuannya sama pernikahan suami isteri. Ini berlaku pada Arab Jahiliah. Dan sekarang di mana? Di Eropah. Ya, katanya orang Malaysia ada seorang ya. Auzubillah. Macam mana dia boleh terjebak ya? Student kan. Sponsor Petronas ke apa dulu kata? Dia habis hilang satu tamadun ya. Tamadun auzubillah. Oh, tak contact family, habis putus. Auzubillah. Ini dia tamadun ya. Inikah dikatakan tamadun sebuah negara yang hebat? Kat mana tu? Jerman ke mana ke? UK. Auzubillah. Abu Bakar terus mengumpul beberapa orang sahabat untuk mendapatkan pandangan dan kebetulan di dalamnya terdapat Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib berkata, dosa ini tidak pernah diamal oleh mana-mana umat melainkan satu umat saja. Allah telah menurunkan bahala terhadap mereka atas perlakuan terkutuk itu. Bagi pandangan aku, hukuman setimpal terhadap mereka ialah dibakar sahaja mereka yang terlibat. Akhirnya semua ahli majlis mesyuarat para sahabat membuat kata putus bahawa hukuman mereka dibakar sahaja. Lalu Abu Bakar telah mengarahkan agar mereka yang terlibat dibakar hidup-hidup. Okey, riwayat Ibn Abu Dunya Al-Baihaqi, sanad disahkan oleh Munziri. Okey, cuma saya agak, adakah kisah dibakar hidup-hidup ini adakah betul ataupun tidak? Kenapa? Mungkin kisah ni ada ceritanya betul, tetapi yang masyhur dalam kisah membakar hidup-hidup hanya satu kisah sahaja. Yakni apabila golongan Batiniyah mengaku Ali sebagai Tuhan, lalu dibakar hidup-hidup. Tetapi kalau ikutkan kisah ini, kalau hukuman yang dijalankan ialah dibaling batu ataupun dicampak dari tempat yang tinggi. Ya, kenapa perbuatan itu berlaku seperti balasan kaum Nabi Lut. Umar Al-Khattab meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Istahyu fa innallaha la yastahyi minal haq wa la ta'tun nisa fi adbarihinna." Bersikap malulah kalian semua kerana sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jangan sekali kalian mendatangi isteri dari arah dubur mereka. Ali ibn Abi Talib pernah mendengar Rasulullah bersabda, artinya jangan kalian bersetubuh dengan isteri kalian dari arah dubur mereka. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Okey, ini di antara adab bercakap para sahabat. Dia mendahulukan Allah tidak malu untuk memberitahu kebenaran, walaupun perkara itu asalnya penghormatan yang kita kena malu. Ketiga, menjaga kehormatan dari berzina dengan binatang. Para ulama telah bersepakat mengharamkan bersetubuh dengan binatang berdasarkan umum lafaz firman yang berbunyi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka memiliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Okey. Jadi dalam bab ini ianya berlaku kerana zaman Rasulullah pun berlaku. Jadi Rasulullah membetulkan perkara ni. Dan kita tengok sampai ke puncak kebodohan masyarakat manusia ini, macam di India, ya. Seorang budak perempuan kahwin dengan apa ke? Dinikahkan dengan binatang. Sakit. Gila puak-puak ni. Tak tahu macam mana. Yang tadi kes kahwin dengan lelaki, perempuan, yang ni kahwin dengan binatang.
Binatang tu nak akad nikah pun tak reti juga macam mana. Pun dia tak tahu apa hak aku ada majlis ini, kan? Auzubillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berzina dengan binatang, maka hendaklah bunuh orang itu termasuk binatang itu sekali. Ya, kena bunuh dua-dua sekali. Apa salah binatang tapi dibunuh, ya. Jadi ini perkara yang berkaitan. Yang keempat, menjaga kehormatan dari bersetubuh dengan isteri yang dalam keadaan haid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersama dengan isteri yang sedang haid atau dari duburnya atau berjumpa tukang telik dan percaya cakapnya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, disahkan oleh Albani. Yang kelima, menjaga kehormatan dan melakukan lesbian dan onani. Maksud lesbian, okey, kita tahu dah. Allah menerangkan ayat tu, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang menjaga kehormatannya. Rumusannya, wajib setiap muslim menjaga kehormatan mereka dari terlibat dalam perkara-perkara yang telah diharam, kerana dosa-dosa yang banyak merupakan faktor syaitan dapat menguasai diri seseorang insan. Ke-20, perisai mengawal anggota tangan. Okey, dalam tangan kita ni pun ada perkara yang dikaitkan. Oleh kerana itu Rasulullah dalam Al-Quran mengisyaratkan bahawa tangan dan kaki kita pun akan menjadi saksi. Ya, Kak Sabah, tangan kita akan jadi saksi, Kak Sabah. Alhamdulillah Kak Sabah buat benda baik, jahit. Besar saksi pahala tu. Wah, tak boleh buka pula. Tak load. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, cuba buka surah Yasin. Ayat ke-65, surah ke-36, juzuk ke-23. Ayat ke-65. Jumpa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ya, ini dia saksi-saksi yang mana kita tak dapat lari. Anggota badan kita menjadi saksi. Jadi di antara saksi yang besar ialah tangan, dan adab menjaga tangan tu kena ada. Apa dia? Pertama, menjaga dari mengacukan senjata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, janganlah seorang itu mengacukan senjata ke arah saudaranya kerana dia sendiri mungkin tidak tahu. Syaitan akan mengambil kesempatan menusuk senjata yang ada di tangannya, lalu terhumbanlah ia ke dalam neraka. Maksudnya, kisahnya apabila para sahabat zaman dahulu, mereka senjata mereka pedang, ya, saja unjuk-unjuk macam tu. Ya, kita ada pisau, kan? Tak boleh. Pup kata syaitan main peranan dalam bab itu. Tertolak ke zoom, terus mati orang.
ataupun mengacu senjata pistol ke, kan? Tak boleh. Jadi hukumnya adalah haram, kerana Rasulullah mengingatkan bahawa mungkin syaitan akan mengambil kesempatan yang menyebabkan kamu masuk neraka dengan terjadinya pembunuhan yang tidak sengaja. Okey. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengacu senjata ke arah saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat akan melaknati dirinya hingga dia berhenti dari buat demikian. Dan sesungguhnya saudaranya itu kedudukannya adalah seperti anak, ayah dan ibunya sendiri. Maksudnya tak boleh nak acu-acu, ya, senjata. Alhamdulillah kita tak ada lah kot. Tak ada. Kat Sabah Jarum tak ada acu-acu. Kedua, menjaga tangan dari membunuh sesama muslim. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, apabila dua orang Islam bertemu dan masing-masing mempunyai senjata, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Ditanya oleh baginda kepada baginda, orang yang membunuh sudah tentu patut masuk neraka, tetapi apa hal pula orang yang kena bunuh? Baginda menjawab, sebab dia juga beria-ia benar untuk membunuh sahabatnya. Oh, dua-dua masuk neraka. Ya, masing-masing ada senjata. Orang ni nak bunuh, dia pun cita-cita nak bunuh, tapi tak dapat, akhirnya dia terbunuh. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencerca seorang muslim itu hukumnya adalah fasik, dan membunuhnya merupakan satu kekufuran. Okey, mencerca orang muslim. Ibu-ibu, oleh kerana itu mencerca orang muslim satu benda yang besar. Kehormatan orang Islam itu besar. Jadi kenapa bila kita tengok terutamanya suasana politik yang ada sekarang yang tidak sihat, kita katakan terus terang, kita katakan tak sihat, yang mencerca sesama Islam, menghina, jatuhkan aib orang, buka fitnah sana sini, ya, ia merupakan satu penghinaan yang besar yang akan dipertanggungjawab. Lebih baik bagi saya nasihat, bebaskan diri kita dari politik. Tak kira di mana satu, penyokong ke, penentang ke, bebaskan diri. Kita bersikap adil, berada di tengah-tengah. Undi anda adalah rahsia. Kan? Pulang. Ya. Cuma kita nasihat, jangan libatkanlah. Bila dah sampai mengumpat mencela, jangan libatlah. Saya nasihat sangat-sangat. Sayang. Ketiga, jaga tangan dari membunuh diri sendiri. Macam mana bunuh diri sendiri ni? Kita tengok Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja terjun dari bukit lalu mati terbunuh, di dalam neraka kelak kekallah dia dengan terjun seperti itu. Barang siapa yang sengaja menghirup racun lalu mati terbunuh, di dalam neraka kelak kekallah dengan menghirup racun seperti yang pernah dilakukannya. Barang siapa yang sengaja menusuk besi senjata ke perutnya lalu mati terbunuh, di dalam neraka kelak kekallah dia menusuk perutnya seperti yang dilakukan. Dengan arti kata lain, apa saja perbuatan yang dilakukan untuk membunuh diri dia, maka dia akan buat balik di neraka. Makan Panadol banyak-banyak, tension kan, mati. Bawa kenderaan laju-laju, bawa kereta. Kerana fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, siapa yang bawa kereta laju, aksiden, mati katak, bunuh diri. Walaupun aksiden, asalnya kalau mati aksiden tu, kalau ikut kaedah, ikut cara dia, besar pahala, masuk kategori dianggap macam mati syahid lah, ya, mati dihempap atau apa. Tetapi ni bantai laju-laju, Masya Allah, ya, hati-hatilah. Iya, saya nasib baik baru ni, nasib baik juga. Duduk 3 lane, 1, 2, 3, saya kat sini, tak laju sangat lah. Tak laju. Yang sebelah ni kereta makcik tu, nampak makcik Cina, nampak dia slow steady kan. Yang ni nampak macam terhoyang-hayang sikit. Kereta baru. Saya rasa agaknya dia tengah main SMS tau. Saya rasalah, pasal akhirnya kereta tu hampir-hampir melanggar ni. Saya bak dekat sini kan,
Ish, apa ni kata kan? Hampir melanggar makcik orang tu bawa steady je macam tu kan. Hampir langgar tu dia betul kan. Bila betul tu nasib divider sebelah kan, melanggar. Saya pun pecut. Pasal apa? Takut dia patah balik kan. Terus pergi macam tu kan. Itu masalahnya budak-budak ni ya. Kadang-kadang SMS problem sangat. Yang paling sakit hati naik motor. La ilaha illallah saya kata. Penyakit. Okey, itu bunuh diri sebenarnya. Bila sampai satu tahap macam tu dianggap sebagai bunuh diri. Kamu tak berhati-hati. Ya. Fatwa bin Baz begitu kedudukannya. Bawa kereta laju ya 180 bantainya, masya-Allah laju tu kan. Pum mati kata. Okey, kita stop di sini. Ada apa soalan? Saya pernah dengar cerita seorang tu budak, dia bekas anak murid kita lah, kakak tu, bawa kereta dari sini ke Ipoh sejam je. Sini ke Ipoh sejam je. Laju dia pecut. Mati, tertelan pedang. Mati kata. Tiup-tiup api pun api kena dia, mati kata. Itu bukan mati syahid tu. Bunuh diri. Tapi dah bicara dia sumber pendapatan. Ada, insya-Allah banyak. Kalau agak masalah, kalau agak masalah pergilah Pekan Selayang, Pasar Borong Selayang, banyak kerja kosong itu. Tapi nak glamour, nak apa? Ada apa soalan ni? Ya, nak. Ustaz Arif tu datang ceramah. Dengar dia cerita pasal dia buat hari Jumaat kan, sunat-sunat yang dia lakukan hari Jumaat. Daripada dulu kita tiap malam macam Yasin tu, Yasin tu kita sedekah, nak sedekah pada arwah. Dia kata tak, bid'ah, dia kata tak boleh nak buat macam tu. Jadi yang selamanya yang kita buat-buatkan, yang dulu kan kita buat rumah ke rumah, ni adik-beradik tau. Setiap minggu, setiap bulan dia dapat rumah dia beradik. Macam Yasin, tapi pagi untuk arwah-arwah. Macam mana cerita tu? Macam Saya tak sabar baca Yasin beramai-ramai, malam-malam Jumaat baca. Tak buat niat kita kata tak sampai. Dia nak buat sedekah. Ya, tak sampai. Saya pun ada dengar macam tu. siapa yang kesian? Kesian apa? Okey. Benda ni Kak, pertama Kak Zarina, tak apa, kita discuss sedikit. Kita discussion lah benda-benda yang begini, bincang. Okey. Pertama, kita tahu amalan-amalan dalam agama kita ni mesti ikut apa? Ikut dalil kan. Okey. Amalan yang kita nak buat kerana ia merupakan amalan khusus seperti baca Yasin tu mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Okey. Kemudian amalan yang berkait dengan alam roh. Ini alam roh ni. Alam roh bukan macam Kak Zarina duduk dekat sini. Berarti kalau apa nak kontak senang lah ambil makan ke apa ke. Alam roh adalah satu alam yang tidak dapat didapat oleh maklumat akal, ya, atau kita tenggelamkan diri kita dalam mencari maklumat begitu saja, takkan dapat, melainkan dengan dalil. Kerana alam roh satu alam yang lain daripada alam dunia. Okay. Hatta dalam alam dunia kita ni pun, ya, ada benda yang kita tak boleh nampak. Ada tak? Tak ada. Apa roh kak? Kak boleh nampak roh kak? Jadi tunjuk kat saya. Potong tangan tak mati, ada orang potong tangan mati, kan? Itu roh. Okey. Itulah kehebatan alam yang ada pada diri kita, tubuh badan kita. Bila dikaitkan alam akhirat, alam roh ini mesti ada dalil. Okey. Kita nak melangkah ni. Okey, Kak bersedia? Okey. Baik. Dalam siri membaca Yasin, okey, dalam siri membaca Quran ada dalil Quran. Siapa yang baca dapat pahala begini, satu huruf 10 kan. Okey. Kemudian kita melihat kepada dalil pengkhususan, ya, dikhususkan
siapa baca Yasin hari Jumaat misalan, siapa baca Yasin waktu orang nak mati, lepas tu apakah lagi siri Yasin yang dikatakan tu, ada tak dalil? Kak Zainal ada dalil? Ataupun Allah, tok nenek saya buat, mak saya buat dulu. Saya nak tanya tu. Okey? Okey. Kita tengok dalil. Ada ke tidak? Kalau tak ada dalil, maka amalan tu ada masalah. Kerana ianya mengkhususkan. Kita telah khususkan. Bila nak khusus, mesti ada dalil. Okey? Jadi, kalau ada dalil, maka kita boleh buat. Tak ada dalil, maka kita tak boleh buat. Okey. Lepas tu dikatakan sampai bacaan kita pada si mati. Okey? Ada dalil tak? Kak Sabah kata tak ada dalil. Ya. Dia ada amalan yang Rasulullah kata sampai pada si mati. Tengok, kita ada dalil. Di antaranya doa anak yang soleh, di antaranya harta jariah, harta yang diinfakkan, sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Tu. Okey? Ataupun doa-doa yang sahabat-sahabat kita doa sampai. Lain daripada tu mesti ada dalil. Tapi yang dia kata sedekah tu pasti mesti ada dalam detail. Kalau kita boleh sedekah ayat Quran dia. Tak. Konsep sedekah yang dimasukkan dalam hadis tu sedekah yang berbentuk benda, material. Berdalilkan seorang wanita seorang lelaki atau wanita mengatakan, kalau ibu saya mati dia akan bersedekah. Kan? Lalu Rasulullah kata sedekahkan dengan niat pada untuk berarti itu ada dalil. Tapi kalau kita kata sedekah Fatihah, dia tak ada dalil. Habis yang sebelum kita buat yang baca-baca ramai-ramai ayat Quran tu, kita macam ngaji biasa lah. Ngaji biasa je lah. Tak apalah maknanya jangan kata tak apa. Maksudnya ngaji biasa yang kalau kita tak niat tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita niat untuk sedekah, itu tak kena lah. Tak tepat. Tapi jadi perbuatan tu memanglah tak kena. Baca Al-Quran tu tak betul juga. Kita dah katakan, okey, pernah kita katakan bukan semua apa yang kita sangka baik itu baik. Okey, penting sangat usul ni. Bukan semua kita sangka baik. Apa yang Rasulullah buat itu yang baik. Apa Rasulullah tinggal itu yang baik. Tapi kita sebenarnya macam kita buat harian kan. Lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang wajib, kita ngaji. Kan? Kita ngaji tak kira satu muka ke dua muka, apa-apa ayat lah, tak kisah kan. Yang kita buat yang tu, tapi hari-hari kita buat itu okey, tak apa. Yang sama, maknanya ayat lah tak apa. Tak apa, itu tak apa pasal pasal kita membaca itu kita digalakkan. Dan Kak tidak mewajibkan diri Kak kan. Cuma Kak membaca. Yang sama tak apa. Pasal para sahabat sebelum turunnya ayat Quran, ayat yang sama je dibaca. Kak pun situ juga ayat yang sama. Kononnya yang tu yang boleh hafal sikit lagi. Kalau ayat surah sama pun tak apa. Tak apa. Alhamdulillah, lepas tu qul huwallah. Rakaat kedua alhamdulillah qul huwallah. Kan? Nak buat macam mana ustaz, itu je saya hafal. Okeylah, tak apa. Taklah nak tanya tak banyak sahih kan. Jadi yang apa yang kita buat sekarang ni yang lepas itu adalah datang daripada tok nenek kita. Okey, lepas tu yang kita belajar tentang hadis membaca Yasin pada hari Jumaat, hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya, bila dhaif ada hadis sahih, surah Kahfi gunakan hadis sahih. Itu je. Adapun meniatkan sedekah amalan tidak ada dalil. Tetapi niat sedekah amalan niat sedekah Quran pada semati tak ada dalil, tetapi niat sedekah berbentuk tu ada dalil. Lepas tu la yukallifu nafsu apa ayat dia? Macam mana ayat Quran mengatakan masing-masing amalan dia masing-masing. Maksudnya kalau kamu tinggal maka kamu terlepaslah. Dah mati nak buat macam mana? Kecuali dalam bab-bab tertentu, puasa nazar yang ulama membahaskan, puasa nazar, haji, Kak pun tahu juga. Betul. Itu ada dalil. Ya, ada apa lagi? Kita buat haji Tak macam apa ni, ada macam anak kata kalau kita kumpul macam baca Yasin hari Jumaat. Sebab dulunya ada. Itu juga saya orang ramai berkata, dan
dalilnya dalil tidak sahih, dan saya rasa saya pernah cek dalil itu palsu, bahawa roh menunggu kita di hari Jumaat. Ya, roh menunggu kita, tak ada. Itu pasal persoalan roh satu persoalan yang saya susah nak dibicara, melainkan dengan dalil. Kerana Rasulullah mengatakan roh ni sibuk dalam urusan di alam barzah dia. Sama ada dia menjawab atau menerima nikmat. Tu lagi roh datang di hari raya. Masya-Allah. Memang saya dengar roh akan datang pada hari raya. Ingat ya, itu kita telah masukkan acara-acara pemikiran Hindu, Yahudi, Kristian kan, roh menjelma mendatang. Itu belum orang Melayu buat filem roh datang untuk membalas dendam balik. Dia jadi cerita-cerita tu. Percaya tu kalau macam kalau kita macam tengok cerita hantu ni syirik apa tak? Okey, kita menengok cerita hantu tu sebenarnya memang cerita tu tak baik. Cerita tu ada unsur-unsur syirik. Tapi kalau ada perasaan takut pada hantu, itu yang menyebabkan kita terjebak dalam syirik. Kenapa? Kerana benda tu tak ada. Kita takut benda yang tak ada. Macam orang kata baik-baik ada gergasi kan, benda tak ada. Kaedah orang takut kan. Faham tak? Baik-baik macam jangan sang kelebai kan. Orang dulu kita cerita sang kelebai yang buat puteri Setugung jadi apa, sang kelebai. Kita pun baik-baik ada sang kelebai kan. Benda tu dah cerita kartun zaman dulu. Kita pun takut. Syirik lah. Itu juga, begitu juga dengan konsep hantu. Benda yang tak wujud kita takut. Syirik. Saya teringat mak saya dulu, nenek saya ke mak saya, mak saya cerita nenek tu baik-baik orang Perak ni lah, kes orang Perak, jangan keluar nanti gonggok alin. Ada satu binatang gonggok alin, bulunya putih, matanya merah kan. Jadi orang dulu, anak-anak kecil takut benda ni, nak tidur ditakutkan benda ni, tidurlah. Satu hari saya duduk-duduk tu, tujuan nak bagi anak tu, Mengda kita gonggok alin, bulunya putih, besar ni, matanya merah. Satu hari seekor binatang hinggap, kecil aja, besar semut, bulu putih, mata merah. Saya pun bawa, mak, ni apa mak? Inilah gonggok alin. La ilaha illallah. Dengarkan ceritanya menakutkan, rupanya kecil aja, ke tepuk mati. La ilaha. Nampak tak? Dia cerita-cerita orang itu pasal orang dulu kita tak setuju banyak benda. Dia sudah ada adat mereka nak takutkan anak dengan benda-benda yang begini. Tu jangan menyanyi kan dekat dapur. Nanti kahwin orang tua ya. Kahwin dengan orang tua. Apa kaitan kan? Betul tak elok menyanyi kat dapur tu, habis hangit semua barang kan, ikan apa semua. Tapi janganlah buat begitu. Jangan makan dalam periuk, nanti kahwin hari hujan. Dia masalahnya jadi iktikad. Yang kita cerita tu, seorang tu datang ke Nuri abang saya, kahwin hari hujan. Dia cakap, ini mungkin Nuri tu makan dalam periuk ni. Subhanallah, iktikad tu. Tak boleh. Jadi bisul. Larang terus lah, jangan duduk bantal. Tak elok orang nak letak kat kepala kan. Ni nak kata bisul lah apa. Ada satu orang ni, dia kat Taiping lah. Memang dia dah pagi Jumaat, hari-hari dah, isteri dia dah meninggal bertahun dah. Memang dia pergi kat depan ni pergi Jumaat pagi tu, dia baca Yasin dekat situ mengaji. Tak apalah. Kita katakan benda tu tak betul lah. Cuma kita nak nasihat tu agak sukar. Kita boleh sebarkan risalah-risalah yang bertepatan tu tak apa. Tapi berhati-hatilah. Kita nak tegur. Kalau orang jemput kita ke Aduh. It's a very common question. We have complained. Kena pandai-pandai. Saya katakan kena pandai-pandai. Kita tengok, itu pasal bagi kita kena ada niat dakwah, ada tujuan dakwah untuk bawa kepada Quran dan Sunnah, untuk bawa dia kepada kefahaman. Mungkin kalau peringkat awal kita nak jaga silaturahim tu mungkin kan. Tapi cuba elakkan pada majlis yang besar. Maksudnya tengah acara tu. Kalau boleh datang akhir acara. Sebelah rumah pula tu macam mana? Tak kata mungkin boleh itu pandai-pandai lah ya, sampai satu tahap kan.
Kita benda ni pasal dah meresap pada masyarakat, dakwah kita jangan tergopoh gapah, saya katakan. Ya, mungkin kita boleh, saya tak kata boleh, tapi maksudnya kita merenungkan mungkin ada masalah dakwah yang perlu disampaikan secara perlahan. Okey, datang duduk, orang lain baca, kita pun baca, tapi kita baca untuk hafal, untuk ulang kaji. Macam itulah kedudukannya. Kalau untuk peringkat awal, tetapi macam peringkat kami, macam saya tak pergilah. Macam saya tak pergi. Pasal agak sukar, kerana berkaitan dengan keluarga apa semua, saya faham agak sukar. Kena step by step. Saya suka benda ni dakwah step by step. Kerana kalau dakwah secara drastik dengan keadaan ilmu kita yang tak cukup, hilang. Orang akan lari dan kita akan rugi dalam segi dakwah kita. Sabarlah. Okey? Okey. Wallahu a'lam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap kemahan sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.